Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dengan tema 3 iaitu kebersihan dan kesihatan. Unit 7. Kebersihan bermula dari rumah. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran seni bahasa dengan DSKP-nya 4.2.1 iaitu melafaz dan mengenal pasti ciri-ciri pantun dalam kurungan Roman 1 pembayang dan maksud. Tajuk pantun yang akan kita pelajari pada hari ini ialah utamakan kebersihan diri. Pantun tersebut terdapat pada halaman 47 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 Kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat melafaz dan mengenal pasti ciri-ciri pantun. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan pantun. Apakah yang dimaksudkan dengan pantun? Pantun merupakan sejenis karya yang berangkap tetap. Pantun juga mempunyai bilangan baris yang genap, sama ada 2, 4, 6, 8, 10 ataupun 12. Jika pantun tersebut terdiri daripada 2 baris, maka pantun berkenaan akan disebut sebagai pantun 2 kerat. Jika terdiri daripada 4 baris, akan disebut sebagai pantun 4 kerat dan sebagainya. Setiap rangkap mempunyai pembayang dan maksud. Pantun mempunyai rima atau bunyi akhir yang tertentu atau sama. Pantun juga dibaca dengan berjeda. Mari kita semak keterangan cikgu dalam slide yang seterusnya. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu kamu. Sila buka halaman 47. Cikgu akan membantu kamu melafazkan pantun serta mengenal pasti ciri-ciri pantun sebagaimana yang terdapat atau tertera dalam pantun yang bertajuk Utamakan Kebersihan Diri ini. Pantun Utamakan Kebersihan Diri ini telah memenuhi ciri pantun yang pertama, iaitu pantun dibina dalam karya berangkap yang tetap. Mengapa cikgu katakan begitu? Kerana pantun ini dibina dalam rangkap yang telah ditentukan barisnya. Pantun ini dibina dalam 4 rangkap dan setiap rangkap mengandungi 4 baris. Jadi, secara tidak langsung, pantun ini dikenali juga dengan nama pantun 4 kerat. Mari kita baca rangkap pertama pantun ini. Masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci,
berus gigi, dan sikat rambut. Baik, demikian rangkap yang pertama. Seterusnya, rangkap yang kedua. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa, baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Seterusnya, rangkap yang ketiga. Kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh, kemudian berkapur. Cantik dilihat, tidak berdaki. Dan akhir sekali, rangkap yang keempat. Rumpun pandan melindung telaga, daunnya lebat, bertingkat-tingkat. Seluruh badan bersih terjaga, barulah sahabat hendak mendekat. Demikian tadi pantun ini binaannya terdiri daripada 4 rangkap dan setiap rangkap dibina oleh 4 baris dan dikenali sebagai pantun 4 kerat. Mari kita semak slide. Seterusnya, mari kita lihat ciri pantun yang kedua. Setiap pantun mestilah mengandungi pembayang dan maksud. Bagi pantun 2 kerat ataupun pantun yang mengandungi 2 baris, pembayang akan terletak pada baris yang pertama, manakala maksud akan terletak pada baris yang kedua. Untuk pantun utamakan keselamatan diri ini, kamu akan dapat menemui atau mencari pembayangnya pada baris yang pertama dan baris yang kedua, manakala maksudnya boleh kamu ketahui dalam baris yang ketiga dan juga baris yang keempat pantun ini. Hal yang sama berlaku dalam rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga, dan juga rangkap yang keempat. Baris pertama dan kedua bagi setiap rangkap merupakan baris pembayang bagi pantun tersebut, manakala maksud pantun ataupun mesej yang ingin disampaikan oleh pantun tersebut boleh kamu ketahui pada baris yang ketiga dan keempat bagi setiap rangkap pantun tersebut. Seterusnya, mari kita lihat pola binaan rima akhir bagi pantun 4 kerat ini. Pantun ini dibina dengan pola ABAB, di mana rima akhir bagi barisan yang pertama adalah bersamaan dengan rima akhir bagi baris yang ketiga, sementara rima akhir bagi baris yang kedua bersamaan dengan rima akhir bagi baris yang keempat. Hal ini berlaku juga pada rangkap yang kedua, di mana rima akhir bagi baris yang pertama iaitu ri juga berakhir dengan ri bagi baris yang ketiga, rangkap yang kedua, manakala rima akhir bagi baris yang kedua atau diwakili oleh suku kata sa baris yang kedua juga bersamaan dengan suku kata sa bagi baris yang keempat, rangkap yang kedua. Begitulah seterusnya berlaku juga
pada rangkap yang ketiga, baris pertama diwakili dengan suku kata pur, diikuti dengan baris ketiga, suku kata akhirnya juga pur, diikuti dengan baris yang kedua dengan suku kata ki, dan diakhiri dengan baris yang keempat juga suku kata ki. Pola bagi rima akhir untuk pantun 4 kerat ini adalah A-B, di mana kesemua rangkap pantun menunjukkan pola yang sama. Sekarang, mari kita semak jeda bagi setiap rangkap pantun ini. Apakah yang dimaksudkan dengan jeda? Jeda adalah keperluan untuk berhenti seketika apabila membaca pantun. Mari kita baca pantun ini bersama-sama dengan cikgu. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Jika kamu perhatikan, terdapat jeda selepas perkataan yang kedua dalam setiap baris. Kamu perlu membaca pantun dengan berjeda agar mesej yang hendak disampaikan jelas dan bacaan pantun kamu menjadi lebih menarik. Mari baca rangkap yang ketiga bersama-sama dengan cikgu. Kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh, kemudian berkapur. Cantik dilihat, tidak berdaki. Kalau kamu camkan apabila cikgu membaca rangkap ketiga ini, cikgu akan berhenti pada perkataan yang kedua. Kemudian barulah cikgu sambung sehingga ke akhir baris bagi rangkap tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada baris yang kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita teruskan. Rumpun pandan melindung telaga, daunnya lebat, bertingkat-tingkat. Seluruh badan bersih terjaga, barulah sahabat hendak mendekat. Baik, apabila kamu membacakan pantun dengan nada yang santai, tenang, dan berjeda, pantun kamu akan menjadi lebih menarik dan sedap didengar. Seterusnya, untuk tugasan kamu bagi sesi kali ini atau slot hari ini, kamu perlulah melakukan tugasan yang terdapat pada halaman 54 buku aktiviti jilid 1 kamu. Kamu perlu melakukan aktiviti 4 iaitu melengkapkan pantun yang bertajuk Jagalah Kesihatan Diri. Kamu diberikan beberapa frasa atau perkataan, ya. Kamu diberi perkataan iaitu terjaga, berjangkit, bersih, badan, jelatik, ceria, kenari, pagi, rakan dan juga taman.
kamu haruslah menggunakan perkataan-perkataan ini untuk kamu isi pada ruangan-ruangan kosong dalam pantun yang diberikan. Baik, cikgu suka hendak menegaskan kepada kamu di sini bahawa kamu perlu memperhatikan rima akhir dalam setiap baris pantun agar kamu dapat melengkapkan tempat kosong ini dengan jawapan yang betul dan tepat. Kamu perlu melengkapkan keempat-empat rangkap pantun ini dengan jawapan yang sesuai yang telah pun diberikan. Cikgu rasa um, untuk tugasan ini tidaklah terlalu susah dan cikgu percaya kamu boleh melakukannya dengan baik berpandukan kepada penerangan panjang lebar yang telah pun cikgu berikan sebentar tadi. Baik, untuk tugasan kamu jangan lupa sila lengkapkan aktiviti 4 muka surat 54 buku aktiviti kamu sehingga kita berjumpa di siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.